مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Satu amalan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah, apakah itu sunnah? Kita kena tahu sunnah adalah satu amalan yang kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggal rugi. Bukan tak dapat pahala, rugi. Tetapi amalan ini sunnah, dia ada kaitan dengan wajib. Apakah itu? Iaitu memberi salam. Memberi salam ini guru saya pesan, kita nampak macam sunnah. Sebab itu Nabi SAW berpesan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, sungguh dia cinta kepada aku. Maka satu cara untuk kita dapat membuktikan cinta kita kepada baginda Nabi SAW, iaitu pertama dengan kita hidupkan. Hidup ni apa? Sesuatu yang mati, sesuatu yang mati kita hidupkan. Tak ada, kita adakan. Itu ahya, menghidupkan. Faqad ahabbani, maka Nabi kata dia ni cinta kepada aku. Untuk memberikan kebuktian pengakuan cinta kepada baginda Nabi SAW dengan kita buktikan, kita hidupkan sunnah baginda Nabi SAW. Nabi kata faqad ahabbani, dan Nabi sambung lagi wa man ahabbani, dan barang siapa yang cinta kepada aku kana ma'iya fil jannah, maka dia akan bersama aku di dalam syurga. Maka senang atau mudah untuk masuk syurga, iaitu kita tengok sejauh mana kita amalkan sunnah baginda Nabi SAW. Salam itu sunnah baginda Nabi SAW. Tetapi menjawab salam itu adalah satu kewajipan. Berdosa kalau kita tidak menjawab salam. Lebih afdal lagi, macam mana cara untuk dapat pahala lebih? Kita baca Assalamualaikum, dapat 10 hasanah. Kalau kita bagi sana Assalamualaikum warahmatullahi, 20 hasanah. Wa barakatuh, 30 hasanah. Wa maghfiratuh, 40 hasanah. Wa ridwanu, 50 hasanah. Jadi mudah untuk dapat pahala. Ada orang salam Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu, 50 pahala kita dapat. Nampak? Begitu senang sekali untuk dapatkan pahala-pahala. Tapi macam mana nak dapat? Kita kena ada ilmu. Macam mana nak ada ilmu? Kita kena hadir di majlis-majlis ilmu dan kita cuba untuk amalkan dan sampaikan apa yang kita tahu. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambung ke pembahasan tajwid lagi. Sekarang kita masuk ke dalam sebutan khusus beberapa mat. Kita dah habis yang mat lazim kalimi musaqqal, mat lazim harfi musaqqal, mat lazim kalimi mukhaffaf, mat lazim kalimi musaqqal, mat asli. Semua tu sekarang kita masuk kepada 7 pembahasan sebutan khusus beberapa mat. Yang pertama ada mat silah qasirah. Kita tengok mat silah tawilah, mat lin, mat tamkin, mat iwad, mat ta'zim, mat al-mubalaghah, mat fara'. Apakah itu semua? Kita hari ini kita masuk ke dalam mat silah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mat silah. Apakah mat silah itu? Silah itu maksud dia sambung. Wasala, sambung. Silah, mat silah sambung. Tengok contoh tu, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Okey, fokus dekat situ. Mat yang terdapat pada hak dhamir. Hak dhamir itu hak yang itu, hak bulat. Hak dhamir. Dhamir ni apa? Dhamir ini kata ganti nama. Kalau kita ada rezeki untuk belajar bahasa Arab, nanti kita akan belajar. Tapi bertahap. Hak dhamir ni sebagai ganti nama. Kita bahasa Melayu pun ada.
Betul. Contoh, dia, beliau, mereka, semua. Kalau pernah dengar macam dekat reel ataupun TikTok ada huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum. Itu bukan mantra, itu adalah domir. Kalau orang ada yang belajar sorof, dia akan tahu huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Itu domir. Apabila ia terletak di antara dua huruf yang berbaris. Dia berada di antara dua huruf yang berbaris dan pada ketika pembacaannya itu bersambung dengan huruf berikutnya, maka huruf itu wajib baca, maka bacaannya itu wajib dimatkan. Contoh, wa malaikatihi wa kutubihi. Tengok, hak domir dia berada di antara dua huruf yang berbaris, tak berbaris kasrah, waw berbaris fathah. Maka hak domir itu perlu dimatkan. Berapa kadar bacaan panjang dia? 2 harakat. Tengok bawah. Tetapi, dia ada tetapi. Kalau berhenti pada bacaan itu, maka ia perlu dibaca mati tanpa ada mat. Wa malaikatih wa kutubih wa rusulih. Dia jadi macam tu. Faham? Itu maksilah qasirah. Dia pendek 2 harakat saja. Selepas, kalau kat situ dia tengok selepas hak domir terdapat huruf selain hamzah. Qasirah. Dia beza dengan maksilah tawilah. Kalau maksilah tawilah terdapat huruf hamzah selepas, tengok contoh. Selepas hak dhamir ada huruf hamzah. Indahu illa, ilmuhu illa, ahlihi illa. Tengok contoh tu. Dalam resam Osmani yang mana Al-Quran yang kita baca, apabila ia berbaris hadapan, baris hadapan maksud dia dhammah. Ia diikuti dengan huruf waw kecil bertanda mat di atasnya. Tengok. Ada waw bertanda huruf mat di atasnya, dan apabila ia berbaris bawah, maka dia diikuti dengan ya kecil bertanda mat di atasnya. Ahlihi, ilmihi, nampak? Ni cara kita nak bezakan antara maksilah tawilah dengan maksilah qasirah. Kenapa kita kena bezakan? Sebab cara bacaan. Mungkin nanti kita baca wa malaikatihi, tahu-tahu dia panjang 5 harakat. Tak boleh. Itu qasirah pendek. Kalau kat sini pula indahu illa ilmuhu, ahlihi illa, bukan. Sebab kadar bacaan panjang dia itu 4 ataupun 5 harakat. Wa kafa bihi isman mubina wallahu indahu ajrun azim. Dia 5 ataupun 4. Indahu illa, ilmihi illa, ahlihi illa. Cara nak tahu dia tu macam tadi. Selepas huruf hamzah tadi, selepas huruf mat tadi itu ada hamzah. Hak apa orang panggil tadi? Hak domir. Boleh beza. Selepas hak domir, kalau ada hamzah, maksilah tawilah. Bacaan panjang dia 4 ataupun 5. Kalau tak ada hamzah, kalau tak ada hamzah, maka dia dibaca 2 harakat. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin. Faham? Tu beza dia. Sebelum ni kita selalu jumpa tapi kita tak tahu bacaan-bacaan nama apa. InsyaAllah lepas ni kita lebih tahu dan kita lebih fokus. Contoh hari ni kita tahu bawa kereta dan kita tahu function daripada papan tanda. Ada yang kata H tu tempat. Kalau orang tahu ilmu, H ni apa benda? Hospital. Ada orang kata tempat landing helikopter. Tergantung kepada
tawajuh mana, sefokus mana dan sefaham mana seseorang itu dia berada dalam kelas memandu. Dia tengok ni lampu kuning. Lampu kuning ni dia tahu hati-hati untuk berhenti, bukan drop gear untuk tekan masuk kejar lampu kuning. Bergantung kepada sesiapa yang diberi faham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi guru saya pesan, jadilah kamu wahai anak muridku orang yang cinta kepada Al-Quran. Beliau selalu pesan kepada kami yang saya teringat dari pagi tadi. Beliau mengatakan bahawasanya jadilah kamu ahlul Quran. Siapakah itu ahlul Quran? Ahlul Quran ini orang yang selalu merasa rindu dengan Al-Quran. Orang yang ada rasa cinta dan ada rindu. Beliau pernah bertanya, beliau mengatakan, siapa dekat sini pernah ada rasa cinta kepada makhluk? Apa ada kat sini? Ada? Semua ada. Dan cuba kita bayangkan, ketika mana orang yang kita cintai itu, dia buat dek kepada kita. Apa perasaan kita? Kalau macam sini susah nak bagi tahu pasangan yang lawan jenis, mak ayah. Ketika ibu dan ayah kita ni tidak memberikan respon yang baik kepada kita, maka macam mana perasaan kita semasa itu? Kita bayangkan, kita call mak tak angkat. Padahal mak kita tengah berak. Contoh, kita dah gelisah, kenapa mak tak angkat call? Padahal mak tengah solat duha. Kita call tak kena timing. Kita rasa gelisah. Kita rasa tak tenang, tak tenteram. Dan orang yang ada perasaan cinta ini, kata guru saya, dia akan ada selalu perasaan rindu kepada sesuatu yang dia cintai itu. Kalau dia tak ada rindu, itu orang panggil gombal. Tahu gombal? Sembang. Air mata, kosong. Sembang kosong. Kata saya cinta kepada dia, tapi tak ada pun rindu, tak ada pun rasa nak berkorban. Tu orang kata apa bang? Sembang kosong lah. Kari. Dia kari. Dia bukan betul-betul, bukan serius. Hari ni kita kata, saya ni penghafal Al-Quran, tapi Quran tak pernah dia baca, sembang. Saya ni, tapi Al-Quran tak pernah dia buka pun, tak pernah dia tengok pun. Sebab apa? Beliau pesan kepada kami kerana pada Yaumul Mahsyar nanti akan ada orang yang diberi syafaat khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala declare dia ni sebagai ahlullah, iyalullah, kerabat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan anak, bukan family, bukan kawan, tetapi kerabat. Iyalullah, orang yang ada hubungan rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerabat. Kita kalau kerabat kita macam mana hubungan kita? Kita layan macam mana? Berbanding dengan orang yang bukan kerabat kita. Lain. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita menjadi ahlul Quran, kita cinta kepada Al-Quran, hari-hari kita baca Al-Quran, hari-hari kita tengok Al-Quran, sebagaimana kita cinta kepada seseorang, yang mana kalau sehari kita tak WhatsApp dia pun kita dah gelisah dah. Dia buat apa? Kita ada dekat tempat lain, dia kat tempat lain, kita tak WhatsApp dia, kita tak contact dia, kita rasa kurang. Macam tu juga kita kena wujudkan kepada Al-Quran ini. Kita pun, siapa dekat sini yang pernah dengar? Saya rasa semua pernah dengar. Selepas 36 tahun, selepas 26 tahun, ada orang nak buat jalan, kemudian dipindahkan kubur, kemudian masa cangkul tu kena jasad. Siapa pernah dengar? Kami pernah lalui sendiri. Cangkul, ada. Padahal bila cek balik dekat Qaryah Masjid tu 36 tahun lepas, 40 tahun lepas dia dah meninggal. Tetapi jasad dia utuh. Jasad dia tu masih ada. Ketika kami tanya, maka kata, oh dia ni dulu mengaji dekat surau. Nampak? Makcik je, mbah mengajar ngaji Iqra' budak-budak. Bukan mufti, bukan apa nama dia, pejabat agama, bukan, tetapi ahlul Quran.
Ahlul Quran saja di dunia Allah Subhanahu Wa Taala dah tunjuk kepada orang yang masih hidup, dia ni jasad dia ni tak dimakan oleh cacing, tak dimakan oleh ulat, badan dia ni tak reput. Dan sangatlah beruntung bagi kita yang mana Allah Subhanahu Wa Taala lindung jasad kita. Semoga semua itu semoga anugerah ini semua digunakan kepada kita. Allahumma amin. Nak dapat macam mana? Iaitu dengan kita kena ada rasa cinta kepada Al-Quran. Jadikan diri kita ini sebagai Ahlul Quran. Yang mana hari ini kita tak boleh kalau tak melakukan sesuatu kepada orang yang kita cintai. Begitu juga kita kena wujudkan perasaan itu, tindakan kita kepada Al-Quran, biar mana Al-Quran ini pun rindu kepada kita. Macam mana Al-Quran itu rindu kepada kita. Bila kita tak baca Al-Quran, kita rasa gelisah. Sehari tak baca Al-Mulk sebelum tidur, kita gelisah. Kita tak baca Waqiah, kita gelisah. Kita tak baca kita punya hizib kita, sehari semua ke surat tu, kita gelisah. Itu baru tanda contoh orang ada rindu dan cinta Ahlul Quran. InsyaAllah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan segala sifat-sifat Ahlul Quran kepada kita semua, dan kita dibangkitkan bersama para Ahlul Quran di mahsyar. Allahumma amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu بحول من الأحوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من يا أرحم الراحمين.